Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurus dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pencinta ilmu, para jemaah, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita sambung kembali kuliah maghrib kita berkaitan dengan halal haram, isu-isu halal haram dalam Islam. Kali terakhir baru-baru ini kita telah menjelaskan tentang satu perkara yang tidak sepatut dilakukan oleh mana-mana orang Islam, iaitu beranggapan bahawa Nabi SAW telah pun menjadi Nabi walaupun baginda belum diutuskan menjadi Nabi dan walaupun baginda belum dilahirkan ke dunia. Apa yang kita faham dan apa yang kita tahu, Nabi SAW menjadi Nabi dan dilantik oleh Allah menjadi Nabi apabila baginda berumur 40 tahun. Itu yang kita tahu. Jadi sebelum daripada itu orang tak panggil Nabi. Ya, tetapi kita mendengar akhir-akhir ini adanya pendapat segelintir para penceramah yang mengatakan bahawa Nabi SAW telah menjadi Nabi sebelum baginda menjadi Nabi. Baginda ni menjadi Nabi di alam yang lain yang disebut oleh Ibn Arabi sebagai Al-Haqiqatu Al-Muhammadiyah, macam mana saya bincangkan pada minggu lepas. Dan Nabi dikatakan telah mendapat wahyu di sana. Nabi sudah pun mendapat wahyu. Jadi kita rasa pelik tuan-tuan, kerana yang kita tahu bahawa Nabi SAW hanya mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira ketika baginda berumur lebih daripada 40 tahun. Dan sebelum itu baginda tidak mendapat wahyu. Iaitu sebuah ma'ruf diketahui, disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Dan sebelum itu tak ada kecuali dalam bentuk mimpi-mimpi sahaja. Dan mimpi itu bukan wahyu seperti mana wahyu diturunkan selepas daripada itu. Jadi mereka ini berpendapat Nabi sudah disampaikan wahyu sebelum baginda dilantik menjadi Nabi SAW dalam arti kata yang sebenar. Ini satu pandangan yang sangat mengelirukan. Kalau betul Nabi SAW telah menjadi Nabi, saya dah sebutkan dulu kenapa baginda takut kepada malaikat Jibril yang datang menemui baginda di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu. Kalau sebelum itu Jibril pernah datang menemui baginda untuk menyampaikan wahyu. Pasal baginda takut, baginda gemetar, baginda menjadi pucat dan seterusnya, baginda kembali menemui ahli keluarga dan meminta mereka supaya menyelimuti baginda. Dan seterusnya Khadijah radhiyallahu anha mengambil peranan sebagai seorang isteri untuk mententeramkan baginda dan membawa baginda berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Jadi kalau Nabi dah jadi Nabi, kenapa baginda sampai takut begitu kepada malaikat Jibril yang sebelum itu telah membawa wahyu kepadanya? Yang kedua, ada menyatakan dia nak mentakwil, nak kata bahawa Nabi ini telah mendapat wahyu sebelum jadi wahyu. Maka dia kata bila malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra", bacalah. Maka Nabi jawab, "Ma ana biqari'in", aku tidak tahu membaca. Maka kata dia,
makna aku tidak tahu membaca ma'ana biqari'in itu maknanya aku nak baca apa. Ada tafsir gitu, aku nak baca apa, ayat mana satu aku nak baca. Sedangkan kita tahu ma itu ma istifham, ma itu ma nafi, ma yang menafikan bahawa Nabi tahu membaca. Sama dia kalau orang Arab kata pada saya uktub, maka saya jawab ma ana bikatibin, aku bukan orang yang tahu menulis. Dia jawab macam tu. Tapi dia nak mentakwilkan, nak menghalalkan perbuatan dia yang mengatakan Nabi telah diturunkan wahyu. Dia kata Nabi sebenarnya berpura-pura tidak tahu. Apabila malaikat Jibril tanya Iqra, Nabi tak dapat jawab. Kata dia satu kepura-puraan daripada Nabi. Macam mana kita boleh menganggap Nabi pura-pura? Macam mana boleh dianggap bahawa Nabi SAW pura-pura? Nabi jawab betul, dia tak tahu. Kalau Nabi tahu, tuan-tuan, kenapa apabila orang-orang, beberapa pimpinan Quraisy jumpa dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah untuk menghapuskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi mengajar pimpinan Arab tadi beberapa soalan. Kata dia, kalau sekiranya Nabi SAW dapat menjawab soalan itu, maka dia benar-benar seorang Nabi. Jadi soalan itu soalan apa? Soalan siapakah yang disebut, yang dinamakan sebagai seorang lelaki yang berjaya menguasai timur dan barat bumi, yang dikenali dengan nama Zulkarnain. Bagaimana kisah 7 orang pemuda yang melarikan diri kerana menyelamatkan agama? Soalan ini ditanya, diberikan oleh pendeta Yahudi kepada pimpinan Quraisy, dan Quraisy telah bertemu dengan Nabi di kota Mekah, dan mereka telah bertanya Nabi. Nabi kata, saya akan jawab soalan ini besok. Nabi tidak menyebut insya-Allah, maka jawapan itu telah ditangguhkan oleh Allah selama sebulan. Maknanya kalau wahyu tu Nabi tahu belaka, Nabi baca je kisah tu. Nabi dah tahu ayat Quran 30 juzuk, sebelum diwahyukan lagi menjadi Nabi, Nabi baca je ayat tu. Sebab Nabi dah tahu. Ini menunjukkan bahawa Nabi tak tahu. Yang kedua, tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW memulakan dakwah di Bukit Safa, datang Abu Lahab dalam peristiwa itu. Apabila Nabi mengajak masyarakatnya kepada Islam, Abu Lahab kata tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dan celakalah dua tangan Abu Lahab. Jadi kalau Nabi dah tahu ayat Quran sebelum tu, ayat tu, Nabi buat apa Nabi panggil orang-orang Arab Quraisy berkumpul di depan Bukit Safa? Nabi tahulah mereka, baginda akan dimaki hamung oleh bapa saudaranya. Sebab wahyu dah ada sebelum tu. Ini menunjukkan tata rekaan macam-macam. Macam-macam kita melihat di masa ini. Rekaan-rekaan yang ditimbulkan oleh segelintir penceramah sehingga melirukan orang. Dan apabila orang tegur, orang betulkan keadaan, orang sebut sumber yang asal, mereka kata ni puak-puak Wahabi. Istilah Wahabi, tuan-tuan, digunakan untuk memalingkan masyarakat daripada hadis yang sahih, daripada nas yang betul, memalingkan masyarakat daripada sunnah yang betul. Jadi saya tengok terlalu ramai ustaz-ustaz kita di pelbagai negeri sekarang dilabelkan sebagai Wahabi. Apabila ustaz itu bercakap tentang sunnah, ustaz ni menentang bid'ah, ustaz ni menentang khurafat, ustaz ni menentang wahyu, dilabelkan Wahabi. Supaya apa? Masyarakat lari pada ustaz itu, maka mudahlah golongan yang bawa khurafat dan tahyu dalam masyarakat ni bermaharajalela. Bawa cerita bukan-bukan. Maka sekarang kita tengok dalam internet, dalam YouTube, macam-macam cerita yang pelik-pelik. Salah satunya lah cerita yang mengatakan Nabi SAW telah pun menjadi Nabi, telah menjadi Nabi, dan bukan saja jadi Nabi, telah mendapat wahyu tentang Al-Quran tu sebelum baginda benar-benar disampaikan wahyu ketika berumur 40 tahun. Itu sebahagian benda mengarut. Jadi banyak timbul benda-benda mengarut di dalam masyarakat sekarang ni. Apabila ustaz-ustaz yang benar-benar tolak benda ni, maka ustaz tu dikatakan Wahabi. Bukan ustaz tu betul-betul dia berpahaman Wahabi, dia menentang benda yang berbentuk khurafat. Dan ada juga saya tengok, tuan-tuan, segelintir ustaz dilabelkan sebagai ustaz yang jahil. Dilabelkan sebagai ustaz yang jahil. Sebab apa? Sebab ustaz kata cerita tak masuk akal. Cerita Nabi Muhammad telah menjadi Nabi, diwahyukan pula sebelum diwahyukan di kota Mekah, di Gua Hira.
dengan Al-Quran. Ada ustaz menentang, maka ustaz yang menentang itu disebut ustaz yang jahil. Jahil kerana tak ikut pendapat ustaz yang memperjuangkan kata Nabi telah diwahyu, dia kata jahil. Sebenarnya tuan-tuan, jahil ni apa ke benda? Jahil ni bila kita tak ikut dalil dalam kes ni. Bila tak ikut dalil itu jahil. Bila ikut dalil, dalil tak kena, dalil reka sendiri untuk membenarkan takwilan kita. Ini sebenarnya kejahilan. Orang yang benar adalah orang yang mengikut dalil. Sebaliknya orang yang reka cipta dalil tak kena dengan tempatnya, ini kejahilan. Pelik zaman kita dia. Orang yang alim dikatakan jahil, orang yang jahil dikatakan alim. Seterusnya tuan-tuan majlis sekalian, saya nak sebut sikit satu contoh tajuk pada malam ini yang akan saya sentuh, ialah mengagungkan orang-orang soleh secara keterlaluan. Mengagungkan orang-orang soleh secara keterlaluan. Al-Quran menjelaskan orang-orang soleh, baik lelaki maupun perempuan, akan mendapat kehidupan yang baik dunia dan juga balasan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Artinya apa tuan-tuan? Di sini merujuk kepada amal soleh. Siapa-siapa saja beramal soleh, laki-laki ke perempuan, maka Allah Ta'ala kurniakan dia dua kebaikan. Pertama, kebaikan hidup di dunia. Yang kedua, kebaikan balasan yang baik yang akan diterimanya di akhirat kelak. Maka oleh kerana itu orang-orang soleh, ulama, pemimpin, ibu bapa dan lain-lain adalah orang yang perlu dihormati. Namun dalam masa yang sama, penghormatan yang diberikan kepada mereka tidak boleh dilakukan secara keterlaluan kerana dilarang di dalam Islam. Sejarah telah mencatatkan penghormatan yang keterlaluan yang diberikan kepada orang-orang soleh telah mewujudkan sikap ta'assub dan melampau dalam kalangan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan ahli kitab yang melampau dalam mengagungkan pendeta dan ahli-ahli agama mereka sehingga ke tahap mempertuhankan mereka. Firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa adallu an sawa'is sabil." Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Surah Al-Ma'idah. Ayat ini menegur ahli kitab kerana terlalu mengikut nafsu pada zaman itu, menjual agama dengan harga murah, dan kemudian sebahagian daripada pendokong-pendokong ahli kitab ini mempertuhankan ahli kitab, sehingga kan ada ahli kitab menghalalkan yang haram, mengharamkan halal, maka mereka mengikut. Itu berlaku kepada pendeta-pendeta Yahudi dan juga pendeta-pendeta Kristian. Kemudian syirik yang pertama yang berlaku di muka bumi adalah kerana keterlaluan dalam mengagungkan orang-orang saleh yang berlaku dalam masyarakat Nabi Nuh alaihi salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, "Sara al-awthanu allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab بعد أما ود كان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كان لهزي، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوب فكان لحمدان، وأما نثر فكان لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما حلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا حلك أولئك وتنسخ العلم عبدت." Berhala-berhala yang terdapat dalam masyarakat Nuh alaihi salam mula tersebar di kalangan masyarakat Arab selepas daripada itu. Berhala Wa digunakan oleh masyarakat Kilab di Daumatul Jandal. Berhala Suat untuk masyarakat Huzai, Yaghus untuk masyarakat Murad, kemudian berpindah kepada masyarakat Ghatif di Juf di negara Sabat. Ya'uq untuk masyarakat Hamdan, manakala berhala Nas untuk masyarakat Himyar
khususnya kepada keluarga Zi Al-Kila ataupun Al-Kala. Berhala-berhala itu pada asalnya mengambil sempena nama orang-orang saleh dari kalangan masyarakat Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada masyarakat mereka agar membina di dalam masjid, dalam majlis yang biasa mereka hadiri, patung-patung yang diperbuat daripada batu dan diletakkan nama mengikut nama-nama orang-orang saleh mereka itu. Mereka mengikut apa yang diwahyukan oleh syaitan itu. Pada masa itu patung-patung tersebut masih belum disembah oleh masyarakat, tetapi setelah generasi masyarakat yang membuat patung itu meninggal dan hilang lenyap tentang berita bagaimana asal usul patung itu dibuat, maka mulalah patung-patung itu disembah oleh masyarakat. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat melampau dalam menyanjung orang-orang saleh yang berlaku dalam masyarakat Nabi Nuh, sehingga kan nama orang-orang saleh itu dibuat patung, lepas dibuat patung akhirnya disembah patung itu. Asal patung ataupun tugu ni dia panggil tugu untuk memperingati orang soleh, dibuat untuk peringat orang soleh sahaja. Apa benda ni tuan-tuan tengok apa ni? Dalam setengah masyarakat Buddha, dan setengah masyarakat Buddha di Malaysia kita ni, dia ada patung. Dia sembah patung. Nama patung tu patung Datuk Wong dia panggil. Datuk Wong ataupun dipanggil Datuk Kong. Datuk Kong ni merujuk kepada orang Melayu lah, orang Melayu yang pemurah, orang Melayu yang selalu membantu masyarakat. Jadi mengenangkan jasa orang Melayu ni, segelintir masyarakat Cina beragama Buddha ni dia buat satu patung. Patung pakai piyah, orang Melayu pakai piyah. Ya, dia pakai piyah. Jadi dia sembah patung tu tuan. Jadi bila ditanya, dia kata dia tak sembah patung, dia mengenangkan jasa orang Melayu ni, Haji ni, masa dia hidup dia banyak membantu orang-orang miskin. Jadi bila dia mati, jadi orang buat masyarakat Cina di Kuala Lumpur buat satu patung dan mereka menyembah. Jadi kalau kita tanya mereka kata mereka tak sembah, mereka nampak je sembah, tapi mereka sebenarnya mengingati jasa baik yang dibuat oleh lelaki itu. Sebab tu mereka buat satu upacara. Upacara itu dinamakan sebagai memperingati. Tetapi di dalam Islam upacara itu adalah satu bentuk penyembahan. Jadi tuan-tuan macam sekalian, kita orang baik-baik ini, kita bukan nak buat patung untuk dia. Macam tentera kita tuan-tuan, berjuang berapa puluh tahun, daripada tahun 1948 Istiharah Darurat berakhir 1960. Lepas tu berperang lagi tentera kita dengan pengganah komunis. Berakhir pada tahun 1990 apabila komunis meletakkan senjata. Berapa banyak tentera kita yang gugur, syahid, terkorban sebagai bunga bangsa, ada yang putus kaki dan macam-macam lagi lah. Maka kita pun sebagai memperingati, kita buat satu tugu, nama dia Tugu Negara. Tugu Negara sekarang mana ada orang sembah? Tak ada orang sembah Tugu Negara sekarang. Kita pergi untuk memperingati. Dulu dia ada satu upacara dinamakan upacara bertafakur di hadapan kubu tugu tu. Upacara bertafakur ini juga telah ditegur oleh ulama. Jadi sekarang ni tuan-tuan, patung tu dibina tahun bila? 1970 lebih, awal 1970-an. Tugu Negara tu dibina 1970-an. Jadi kita tak sampai 100 tahun lagi. Tak sampai 100 tahun. Masyarakat Nabi Nuh tuan-tuan menyembah patung yang saya sebut tadi setelah 300 tahun berlalu. Kita tak sampai 100 tahun lagi. Jadi benda tu mungkin tak disembah orang. Dan tidak mustahil 300 tahun tugu kita akan disembah orang. Sebab orang tidak tahu asal usul penubuhan tugu mengenangkan jasa tentera kita. Sebenarnya tuan-tuan masih nak kenang jasa tentera kita, kita berjuang dengan cara dia. Bukan kita buat patung. Askar yang terkorban tu pun tak suka buat patung untuk ingat dia. Kurang-kurang kita doa lah untuk dia. Doa untuk sejahtera dia di alam akhirat. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala tinggikan martabat dia dalam syurga. Itu cara nak mengingati jasa anggota-anggota tentera kita yang terkorban menentang pengganah komunis. Bukan cara kita buat patung. Budaya buat patung ni daripada Yunan, daripada Eropah, dan dia bukan daripada negara Islam. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang penghormatan kepada orang-orang soleh sampai ke tahap menganggap mereka sebagai wali-wali Allah yang mendapat tempat di dalam hati masyarakat awam ketika ditimpa sesuatu malapetaka dan lebih hampir kepada mereka berbanding dengan hampirnya mereka kepada Allah. Apabila ada saja dari kalangan mereka yang menghadapi sesuatu kesusahan atau bala, segera menuju ke kubur wali berkenaan dengan melakukan nazar dan memohon pertolongan dengan mengulang-ulangi perkataan wahai Sidi Fulan bin Fulan.
Apabila perbuatan tersebut ditegur oleh orang-orang alim atau pihak berkuasa agama yang terlibat mengatakan nazar dan doa yang mereka lakukan di sisi kubur itu adalah untuk Allah, wali tadi hanya menjadi perantaraan sahaja. Wali itu tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat, tetapi kedudukannya dengan Allah adalah lebih hampir berbanding dengan kedudukan kita dengan Allah. Itu ulasan dia. Bila orang seribu, orang kata apa? Minta dengan si mati. Kita tak minta dengan si mati, kita minta dengan Allah Ta'ala. Cuma kita sebut nama si mati ni pasal dia punya kedudukan, dia dengan Allah tu dekat. Jadi di mana firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku terus, aku akan perkenankan doa kamu. Macam mana dengan ayat tu? Jadi nak sebut, saya sebut sini tuan-tuan, ada beberapa perkara ni, 5-6 perkara yang berkaitan tajuk saya nak sebutkan pada malam ini. Sebenarnya dalam berhadapan dengan isu ini, orang-orang Islam perlu memahami beberapa perkara. Yang pertama, kalau hendak memuji orang-orang soleh, sebab kita bincang malam ni, menyanjung orang soleh lebih daripada yang sepatutnya. Maknanya dalam Islam tuan-tuan, bukan tak boleh sanjung orang, bukan tak boleh puji orang. Nabi SAW sendiri memuji Ammar bin Yasir yang telah memikul batu-batu besar sewaktu projek pembinaan kota projek pembinaan Masjid Nabi di Madinah. Nabi puji Ammar tu. Dalam sesama di sana ada hadis Nabi larang puji. Jadi bertemu dua hadis. Satu hadis Nabi puji, satu hadis Nabi larang puji. Jadi tuan-tuan kita faham, Nabi larang puji tadi, kalau puji itu tak kena pada tempatnya. Tapi kalau puji itu kena pada tempat, menjadi pemberi semangat kepada kita, tu buat amalan, tak ada masalah dari sudut itu. Kalau hendak memuji orang-orang soleh dan para wali, hendaklah memuji dengan cara yang berpatutan dan bukannya melampau sehingga melibatkan perkara-perkara yang tidak berlaku pada diri mereka. Sebaliknya berdasarkan cerita-cerita yang tidak boleh diterima pakai. Dalam masyarakat Melayu tuan-tuan, orang Melayu ini dengar cerita, dia tak tulis. Cerita nenek moyang dulu, dia tak tulis cerita tu kan. Jadi berlaku pertambahan, generasi pertama tambah, generasi kedua tambah, jadi banyak tambahan. Sebab kita tak catat. Berbeza dengan orang Arab. Orang Arab dia catat cerita tu. Dalam kadang dia catat pun, orang nilai lagi siapa tukang catat ni, boleh percaya ke tak boleh percaya. Betapa pula orang Melayu, kebanyakan kita pakai cerita mulut ke mulut. Ya, cerita mulut-mulut. Maka cerita mulut ke mulut ni tentang kelebihan seseorang tu tak dapat tidak daripada reka cerita. Nak tunjukkan kelebihan orang tu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu daripada bapanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailaka qata'ta 'unuqah in kunta madihan la muhalah la mahalah faqul ahsabuhu kadza wa kadza wallahu hasibu wala uzakki 'ala Allah ta'ala ahada." Celakalah anda telah memotong tengkuknya sekiranya anda perlu juga memuji seseorang. Ucapkanlah, saya kira beliau begini dan begini, tetapi Allah sahajalah yang mengetahui hakikat yang sebenar. Saya tidak suka melebihkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, hadis ini memberi satu panduan pada kita. Pertama, nak puji orang jangan keterlaluan. Kalau nak puji cara patut. Antaranya ungkapan digunakan pada pandangan saya. Pada saya, arwah ni masa dia hidup orangnya rajin, selalu datang ke masjid, kuatnya bersedekah, selalu menolong orang. Walau bagaimanapun, hakikat sebenar Tuhan lah yang tahu hak kebenaran dan kesolehan orang ni. Cara kita bercakap nak puji seseorang yang telah meninggal ataupun orang masih hidup, caranya jangan melampau-lampau puji dia tu. Jangan melampau-lampau. Tetap baca macam-macam jenis puji-pujian. Saya baca kitab dia panggil As-Sufiyatu fi Hadramaut. Macam-macam cerita yang kalau tuan-tuan fikir memang tak logik akal lah. Sangat-sangat tidak logik akal. Kemudian yang kedua, menghormati orang-orang soleh dilakukan dengan cara mengingati sejarah hidup mereka untuk diikuti, berkawan dengan yang masih hidup untuk mendapatkan manfaat ilmu dan kesalehan yang ditunjukkannya, dan juga memohon doa daripada mereka. Begitu juga dengan mengikut jejak ibadah, zuhud, wara' dan amalan terhadap syariat, memakan benda yang halal, menjauhi kaki dan tangan dari menyakiti orang lain, berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat pada orang ramai dan beramal soleh bagaimana ditunjukkan oleh mereka yang soleh yang telah pun meninggal. Mana kalau kita nak ikut jejak langkah orang soleh, benda itulah kita buat. Bukan nak ikut jejak langkah orang soleh pada duk cerita. Cerita kelebihan ni, cerita benda yang kita boleh ikut. Jangan cerita benda yang kita tak boleh ikut. Apalagi cerita-cerita tentang karamah tuan-tuan. Karamah diakui tapi terlalu pelik. Sampai karamah tu mengatasi
mukjizat para nabi ini satu benda yang sudah pelik ya. Allah Ta'ala menggesa manusia beramal soleh dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini yang ketiga tuan-tuan. Jadi cara nak hormati orang saleh, kita ikut jejak langkah dia dulu. Kita sentuh tentang Tun Abdul Razak, kita punya Perdana Menteri kita yang kedua tuan-tuan. Ceritalah susah payah dia berkeluarga miskin, bagaimana dia naik basikal pergi sekolah, bagaimana akhirnya apa benda pembangunan yang dia buat. Cerita benda macam tu barulah kita ikut. Jangan cerita benda-benda pelik, khayalan-khayalan tak masuk akal tentang dia. Kadang-kadang cerita tu tak ada kena-mena dia, kita buat nak tunjukkan dia tu kelebihan. Dan saya tengok tetap banyak cerita-cerita wali yang dekat dengan wali-wali Allah di Yaman ni, cerita dia sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik. Tak boleh kita nak cerita pelik sangat cerita tadi. Bercanggah kadang-kadang mengatasi mukjizat para nabi. Yang ketiga, orang-orang saleh yang telah mati tidak boleh dijadikan perantaraan untuk berdoa, walaupun tujuan berdoa itu ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak timbul keyakinan yang orang saleh itu boleh memanfaat dan memudaratkan seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita menggunakan sebarang perantaraan orang yang telah mati dalam berdoa dan memohon pertolongan daripadanya. Ini selaras dengan firman Allah Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Jelas ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala tu dekat dengan hambanya. Jadi tidak perlu hambanya doa melalui perantaraan wali pulang bibulan, terus minta dengan Allah. Ya, jadi isu sikit tuan-tuan dalam masyarakat kita hari ini, bila ada ustaz yang melarang, ustaz kata jangan minta doa dengan orang mati, minta doa terus dengan Allah. Perbuatan minta doa dengan orang mati ini, ada sebahagian ulama mengatakan syirik. Maka ada segelintir penceramah, dia kata ustaz ni tak ada kerja lain, ustaz ni tak ada kerja lain, kira nak mensyirikkan orang. Dia tak tengok perbuatan dia minta dengan mati itu, dia duk salah ke ustaz tu nak mensyirikkan orang. Sedangkan ustaz tu telah menyebut pendapat sebahagian ulama yang mengatakan minta dengan orang mati, wahai Jailani, wahai Badawi, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fatimah Zahra, perbuatan ini syirik. Mereka kata tidak syirik, perbuatan yang paling tinggi pun haram. Dia tak tengok kok tu tuan-tuan, dia tengok ke hukum tu. Dia tak tengok perbuatan dia ni menggunakan perantaraan untuk berdoa pada Allah, sedangkan Allah Ta'ala suruh kita berdoa terus padanya. Jadi bila ada ustaz tegur dan ustaz kata syirik, dia kata ustaz ni tak ada kerja lain mensyirikkan orang. Sedangkan perbuatan dia itu memang boleh membawa kepada syirik. Nampak tak? Dia panggil mengalih isu. Tak? Malih isu. Maknanya kata-kata seorang lelaki pergi sepak orang. Lepas dia sepak orang, kita layan jangan sepak dia menangis. Dia pula yang menangis. Dia sepak orang, dia menangis. Faham tak? Mengalih isu. Dia panggil mengalih isu. Maknanya kita dah terang nak berdoa kepada Allah terus. Yang dia minta ke kubur tu buat apa? Contohnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dimashqiyah menyebut dalam kitab dia, dia panggil At-Tariqatun Naqsyabandiyah Ardun wa Tahlilun. Tariqat Naqsyabandiyah, pembentangan dan analisa. Dia sebut di situ pandangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Ini seorang ulama pengamal tariqat Naqsyabandiyah. Dan Syekh ni terang-terang menyebut dalam kitab dia Tanwirul Qulub, kitab membicarakan tariqat Naqsyabandiyah. Dia kata tidak menjadi satu masalah kalau kita pergi ke kubur, kita cium kubur dan sebagainya untuk mengambil berkat.
Kata Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah, isu di sini bukan isu cium kubur, bukan isu nak ambil berkat, itu alasan sahaja. Alasan yang lebih besar pada situ ialah nak minta dengan si mati itu, bukan isu ambil berkat. Sebab tu dulu saya masih ingat tuan-tuan, di Mesir, Tok Syekh segelintir Tok Syekh tarekat, anak murid dia bila nak jumpa Tok Guru ni dia akan cium tanah. Dia masuk dalam majlis dia akan cium tanah. Masuk seorang cium tanah, masuk dua cium. Ada seorang ulama daripada Arab Saudi tuan-tuan, dia masuk, orang cerita ulama ni bagus, cerita macam ni, dia pun masuk majlis tu. Dia tak cium tanah. Dia masuk, dia duduk. Maka Tok Syekh tarekat tu mudah dia kata, hak mana masuk tak cium tanah, itu Wahabi. Oh, senang di label. Tuan-tuan, kita masuk dalam majlis ilmu. Betul lah ada ulama mengajar. Apakah Nabi suruh kita cium tanah? Kita hormat tok guru kita sampai tahap kita cium tanah, cium duk jauh, cium dah tanah. Hormat kepada tok guru. Apa gitu? Islam tak pernah suruh, Islam tidak pernah suruh kita hormat tok guru sampai ke tahap kita cium tanah. Dan kalau kita tak cium tanah, kita dikatakan tidak beradab dengan tok guru. Mana ada dalam ajaran Islam kata gitu? Mana ada begitu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, anggapan diri seseorang berdosa. Kerana itu perlu menggunakan perantaraan orang soleh yang telah meninggal untuk mendapatkan apa yang dihajati adalah tidak benar. Kerana Allah Ta'ala menyuruh seseorang berdoa kepadanya secara langsung. Tuan-tuan macam sekalian, saya baca dalam satu kitab nama dia As-Sufiyyatu fi Hadramaut. Antara hujah ahli sufi yang mengatakan boleh kita minta orang telah mati ni, hujah ni pasal apa? Pasal kita ni banyak dosa. Orang mati dah tu dia wali, dia dekat dengan Allah. Jadi kalau kita minta dia dengan harapan, orang tu boleh minta pula dengan Allah Ta'ala. Pasal dia kurang dosa, kita ni banyak dosa. Sedangkan Allah Ta'ala nyata dalam terang, surah An-Nisa ayat 110, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ayat ni jelas, siapa yang buat dosa, siapa yang buat dosa atau sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai diri sendiri dengan melakukan maksiat kan dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 110. Siapa berdosa minta dengan Allah, Allah insya-Allah akan ampunkan dia. Bukan dia kata siapa berdosa sila pergi ke kubur, mintalah dengan Allah melalui perantaraan wali itu, kerana perantaraan wali itu sangat besar di sisi Allah. Mana ada ayat kata begitu? Ayat tak kata begitu. Wa man ya'mal su'an, siapa yang buat salah, siapa yang buat dosa atau menzalimi diri sendiri kemudian minta ampun dengan Allah, Allah akan ampun dosa dia. Yang kelima tuan-tuan, keramat orang-orang saleh tidak boleh mengatasi mukjizat pada Nabi. Keramat orang saleh ni kita akui, karamah itu memang ada, itu memang tidak ditolak, itu telah sabit dengan ijma'. Tapi cerita karamah punya karamah lebih daripada mukjizat Nabi, ini sangat berat. Karamah punya karamah, siapa boleh menghidupkan semula orang yang telah mati ini mukjizat Nabi Isa. Ya, boleh menghidupkan, tetapi dikaitkan beberapa Tok Syekh, boleh menghidupkan semula orang telah mati tu. Ini karamah-karamah yang sangat berat. Kita tak boleh masukkan dia dalam bab karamah. Karamah kita percaya benda pelik yang berlaku pada orang-orang soleh itu tabik, itu sepakat ulama, tidak dipertikaikan. Tapi keterlaluan menceritakan karamah itu siapa boleh menghidup semula orang telah mati, ini masalah. Baik, tuan-tuan macam sekalian, saya tak nak cerita contohnya, dah beberapa contoh dulu saya telah sebut. Contoh karamah Syekh Abdul Qadir Jalani. Contoh-contoh karamah dia lah. Dan banyak lagi contoh karamah-karamah Syekh yang lain. Kemudian seterusnya, karamah ataupun keramat orang-orang soleh tidak boleh mengatasi mukjizat pada Nabi. Kemampuan bertemu dengan Nabi SAW pada bila-bila masa sahaja yang dikendaki tidak dapat diterima kerana mengatasi kelebihan yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada para sahabat, para sahabat Nabi SAW. Mana ada sesengah pengamal tarekat sufi tuan-tuan beranggapan antara kelebihan Tok Guru dia ialah Tok Guru dapat jumpa Nabi bila-bila masa yang dia nak. Tok Guru nak jumpa Nabi, jumpa. Jadi bila kita tanya macam mana boleh jumpa sahabat dia tak jumpa, ini karamah. Satu bentuk karamah Tuhan bagi pada dia, dia boleh jumpa Nabi, jumpa pula cara jelas, cara langsung gini. Jadi tuan-tuan, kita tidak pernah jumpa satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha sepanjang Nabi wafat ada cerita mengatakan Aisyah jumpa Nabi cara jaga. Kalaulah Nabi SAW
wajar nak jumpa manusia secara jaga, jumpalah isteri dia. Tak ada jumpa pun. Tak ada jumpa. Sahabat-sahabat pun tak ada jumpa. Khalifah Umar radhiyallahu anhu, antara khalifah Sayyidina Umar ni peringkat awal antara orang yang tidak boleh menerima kewafatan Rasulullah SAW. Dia membunuh pedang. Kenapa Nabi tak datang dia kalangan jaga? Wahai Umar, jangan begitu. Aku memang meninggal dah. Cakaplah. Tapi tak. Jadi tuan-tuan majlis sidang, siapa yang mendakwa bahawa tok guru dia itu boleh jumpa Nabi bila-bila masa sahaja dan ia dianggap karamah, ini satu benda yang tak dapat diterima dalam agama. Karamah kita terima, tapi boleh jumpa Nabi anytime, boleh telefon Nabi kalau ada masalah. Ini maknanya apa? Maknanya tak perlu pada mufti. Ada masalah telefon Nabi dia, ya Rasulullah kita ada masalah sikit dekat negeri kami. Tak payah jumpa mufti. Buat apa kita lantik mufti? Ini masalah. Jadi padahal para sahabat yang mulia tidak pernah dinakalkan bertemu dengan Nabi di dalam keadaan jaga sepanjang hidup mereka. Kalau perkara tersebut pernah berlaku, sudah tentu dinukilkan oleh para ulama muhakkikin. Apa yang jelas, untuk menghukum harus atau tidak bertemu dengan Nabi di dalam keadaan jaga memerlukan kepada hukum syarak yang memutuskannya. Hukum syarak bersumber kepada Alkitab dan juga As-Sunnah. Sesiapa yang mendakwa boleh bertemu dengan Nabi secara jaga, bukan di dalam mimpi, hendaklah mengemukakan dalil-dalil yang boleh diterima oleh para ulama. Bukan semata-mata berdasarkan cerita yang diceritakan oleh simpulan bersimpulan. Kisah seumpama ini tidak boleh dijadikan sandaran dalam masalah hukum hakam. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Tuan-tuan, kita duk ingat ke dakwaan jumpa Nabi secara jaga, dakwaan jumpa Nabi dalam mimpi ni hanya berlaku di kalangan orang Islam? Kita duk berasa macam tu lah? Dah. Bila kita baca buku, tuan-tuan, di kalangan orang bukan Islam pun mendakwa benda yang sama. Antaranya penyebar satu pahaman Kristian di Korea bernama, dia panggil Father Moon dengan Mother Moon. Ini penyebar pahaman Kristian. Dia seorang yang asalnya miskin, kemudian mak dia tu masuk Kristian, dia asalnya agama Buddha. Lepas tu tuan-tuan, bila masuk Kristian, beramal agama Kristian, kemudian dia telah mendakwa berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika mana dia jumpa Nabi Isa kata dialah utusan terakhir. Orang tu, Father Moon tu utusan terakhir. Sebab Nabi Isa ni tak dapat menyempurnakan risalah pasal dia telah ditangkap dan disalib terlebih dahulu. Father Moon ni siapa? Mother Moon ni dikahwin dengan seorang wanita umur 17 tahun. Maka daripada tarikh itu dia digelar Father Moon, orang Korea, agama Kristian. Tidak segan mendakwa jumpa Nabi Muhammad. Allah. Tidak segan mendakwa jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, jumpa habis Nabi-Nabi. Kita dah ingat ke benda tu berlaku di kalangan orang Islam je. Orang bukan Islam pun mendakwa benda yang sama. Dia kontrol semua agama. Dia kata dia dapat agama Buddha pun ada dalam agama dia tu. Agama Buddha ada, agama Kristian ada, agama Islam pun ada. Tuan-tuan bayang ya. Maknanya kalau kita sekarang, tuan-tuan, kalau sebab tu ajaran-ajaran ini dibawa ke Malaysia, dia tidak letak atas nama Kristian tulen, atas nama persatuan, atas nama pertubuhan. Maka ramailah anak-anak muda kita ikut. Sebab mereka tidak tahu ni asal-usul pertubuhan ini berkaitan dengan agama Kristian. Dan agama pertubuhan ini, tuan-tuan, telah ditentang oleh penganut-penganut agama Kristian yang asal. Berlaku pula pertentangan antara Kristian yang asal dengan Kristian yang baru ni. Macam-macam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berhubung dengan hadis diriwayatkan menurut Anas radhiyallahu anhu, "Man ra'ani fil manan fasayarani fil yaqadha wa la yatamassalu syaitanu bi." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahih. Sesiapa yang melihat saya di dalam mimpi, dia akan melihat saya di dalam sedar, yakni jaga, dan syaitan tidak dapat menyerupai saya. Hadis ini sebenarnya tidak mensabitkan kebolehan seseorang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga dan pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Sebaliknya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani membawa maksud sama ada, pertama, orang Islam yang hidup pada zaman Nabi SAW dan tidak melakukan hijrah, mana-mana dalam kalangan mereka yang bermimpi melihat Nabi akan berhijrah selepas itu dan akan bertemu dengan Nabi secara jaga
dan bukannya dalam mimpi. Ini adalah khusus untuk para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang menetap di kota Mekah, yang tidak ada peluang untuk berhijrah ke Madinah. Itu konsep mimpi jumpa Nabi, kemudian jumpa Nabi betul-betul cara jaga. Fokus kepada sahabat Nabi menetap di kota Mekah. Mereka ni tak ada peluang untuk berhijrah ke kota Madinah kerana tak ada dana dan sebagainya lah. Yang kedua, orang yang bermimpi melihat Nabi akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Orang mimpi atas dunia ni jumpa dengan Nabi, dia akan berjumpa dengan Nabi pada hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang yang beriman yang lain yang juga akan melihat Nabi dan berjumpa Nabi di sana. Ya, cuma dia diberi kelebihan jumpa Nabi dulu dalam mimpi atas dunia. Takat tu saja, bukan ada kelebihan-kelebihan lain. Yang ketiga, orang yang melihat Nabi SAW di dalam mimpi akan diperuntukkan untuknya pada hari kiamat kelak satu bentuk melihat Nabi yang khusus, yang dekat dengan Nabi dan memperoleh syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya atas dunia ni dia mimpi jumpa Nabi, maka insya-Allah dia akan jumpa Nabi pada akhirat dan dia akan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu, terutama sekali syafaat daripada Rasulullah SAW. Sakat tu aja. Jadi tak ada kelebihan-kelebihan duniawi yang lain. Ibnu Hajar juga menyatakan, sekiranya dipaham secara zahirnya, orang yang bertemu dengan Nabi secara jaga sudah tentu dikira sebagai sahabat. Dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Dan ini bermakna persahabatan dengan Nabi SAW akan terus berjalan sehingga ke hari kiamat. Mana kalau siapa-siapa tuan-tuan mendakwa jumpa dengan Nabi secara jaga, maka menurut Ibnu Hajar orang tu jadi sahabat Nabi. Sebab apa makna sahabat? Sahabat Nabi ialah orang yang sempat bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman dengan syariat Nabi. Tiga definisi ini melayakkan orang tu dinamakan sahabat. Jadi Nabi dah wafat, tiba-tiba orang tu mendakwa dapat jumpa Nabi secara jaga, maka orang tu dianggap sebagai sahabat. Artinya sahabat Nabi ni tak butuhlah. Sedangkan kita tahu sahabat Nabi sudah pun putus dengan sebab Nabi SAW sudah wafat. Ya, jadi mana-mana orang mendakwa dapat jumpa Nabi setelah Nabi meninggal, kemudian dia dakwa dapat jumpa, maka otomatik dia dianggap sahabat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tambahan pula ramai dari kalangan sahabat yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang melihatnya secara jaga. Kalau baca sejarah, ramai sahabat jumpa dengan Nabi, tapi tidak boleh di antara mereka jumpa Nabi selepas jumpa dalam mimpi itu jumpa secara jaga dengan Nabi. Tak jumpa. Yang keenam, tidak benar dakwaan yang mengatakan orang soleh yang sudah pun mati boleh menolong orang yang hidup yang meminta pertolongan daripadanya, sama ada dalam bentuk memenuhi sesuatu hajat atau melepaskan sesuatu kesusahan. Kerana itu semua adalah hak Allah Ta'ala dan tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang memiliki kuasa seumpama itu dalam arti kata yang sebenar. Begitu juga orang saleh yang telah meninggal tidak akan keluar daripada kuburnya untuk membantu orang yang meminta pertolongan daripadanya. Kalau tuan-tuan tengok di dalam satu fatwa dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Sekutuan, orang mati ni dia balik ke tak balik ke kampung halaman dia? Dalam jawapan itu telah diterjemahkan bahawa orang mati dia tak balik dalam kampung halaman dia. Tapi setengah orang kata hari Jumaat ke hari Khamis ke, si mati balik kat kubur dia. Dan pada masa itu dia sangat mengharapkan kita pergi melawat kubur, dan kita doa untuk dia. Doa untuk si mati tuan-tuan, kita boleh doakan selepas sembahyang boleh, tak payah pergi kat kubur. Kita ziarah kubur itu kerana apa? Untuk mengingatkan kita kepada akhirat pertama, yang kedua untuk membolehkan kita berdoa untuk si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga orang saleh yang telah meninggal tidak akan keluar daripada kuburnya untuk membantu orang yang meminta pertolongan daripadanya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Dibangkitkan semula, ayat ni kata kamu akan mati, dan lepas mati tu kamu tak akan dibangkitkan kecuali pada hari kiamat saja. Kecuali pada hari kiamat. Jumpa dalam mimpi itu mungkin berlaku, tapi jumpa secara jaga itu tidak mungkin berlaku. Firman Allah Ta'ala, "Innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin." Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu, dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar seruanmu apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya. Surah An-Naml ayat 80.
Jadi mauta sini tuan-tuan, ada ulama kata orang yang mati hati. Dan ada juga menggunakan zahir ayat ni, orang yang mati betul. Orang mati betul kita tidak dapat memperdengarkan dia. Ada ulama kata memperdengarkan itu dengan makna dia dengar untuk ambil manfaat. Tak dapat. Nak ambil manfaat macam mana? Dia boleh dengar kerana merujuk kepada hadis, orang yang dikebumikan mendengar telapak kaki. Maknanya dia dengar. Tapi untuk kita nak ajar dia sesuatu, dia tak dapat buat apa-apa. Jadi kira sudah saya dapat buat apa-apa. Dan insya-Allah selepas sesi azan ni saya nak baca lagi satu ayat. Silakan kita azan dulu. Saya sambung sikit lagi, lebih kurang 5 minit iaitu. Seterusnya tuan-tuan, saya nak sebutkan di sini satu tajuk lain iaitu mengagungkan kubur. Ini berbeza dengan ziarah kubur. Kita orang Islam digesa ziarah kubur. Ziarah kubur ni boleh kita buat bila-bila masa. Dan tidak perlu kita tumpukan ziarah kubur ni pada hari raya. Orang Melayu kita hari raya ni ramai pergi ziarah kubur lah. Pergi ziarah kubur tuan-tuan. Jadi ziarah kubur sebenarnya tidak pernah ada nas yang suruh kita ziarah pada hari raya. Hari raya ni hari kita bersukaria. Bukan hari untuk kita berduka cita. Cuma kalau ada orang dia balik jauh, dia rasa tidak ada ruang untuk ziarah kubur kecuali hari itu sahaja. Berbetulan pula hari itu hari raya dan dia tidak mengiktikadkan perlu ziarah pada hari raya, kemudian berbetulan sahaja. Itu tidak mengapalah. Cuma kita takut berbetulan akhir-akhir orang mengiktikadkan hari raya sebahagian acaranya ialah ziarah kubur. Itu yang kita memang takut sampai ke tahap itu. Tapi kalau dia memang berbetulan betul, tak ada masa lapang, kecuali masa boleh aja dia pergi. Jadi asal ziarah kubur ni sesuatu yang hukumnya sunat. Islam membenarkan umatnya ziarah kubur berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan menurut Ibnu Buraidah radhiyallahu daripada bapanya, nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Hadis ini disebut dalam hadis sahih Muslim. Saya pernah melarang anda sekalian daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Mana Nabi suruh kita ziarah kubur. Kalau tuan-tuan tengok kubur-kubur di negeri Perlis ni, dia tak ada dia punya orang panggil kepuk-kepuk lah. Kepuk tak ada lah, dia ada batu nisan je. Macam saya tengok kubur di Arab Saudi, dia ada batu nisan ni. Kalau bakit tu dia hanya ada satu batu je. Lepas tu ada timbunan tanah sekat tu je. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat negeri lain, banyak. Bukan saja ada batu nisan dua tu, siap dia ada kepuk, siap ada bangunan atas. Apa faedah kita buat bangunan di atas kubur tu? Dan kalau rakyat sendiri pun tidak ada rumah. Peruntukan patut kita bina bangunan atas kubur, beri ke rakyat. Biar rakyat tu boleh ada rumah masing-masing. Walau bagaimanapun dalam menziarahi kubur perlu menjaga adab-adab ziarah. Antaranya dilakukan dengan niat untuk mengambil pengajaran daripada kematian. Kita ziarah kubur tuan-tuan. Kubur yang kita ziarah tu kubur mak bapak kita, ayah kita. Kita ingat dia telah mati. Mati dia tu lebih dahulu sedikit daripada kita. Beberapa tahun kemudian, mungkin 10, mungkin 15, kita akan mengikut dia ke belakang. Mati tak dapat dielakkan. Yang penting persediaan untuk menghadapi kematian itu. Siapa yang tidak bersedia untuk mati, sebenarnya telah mati. Lalai daripada menyediakan bekalan kematian itu satu bentuk kematian. Tuan-tuan boleh rojok kenyataan ini dalam At-Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kita ziarah kubur bukan tengok tanah, bukan tengok batu nisan, ingat yang duduk dalam tu mak kita, ayah kita, anak beranak kita. Dia telah mendahului kita beberapa tahun aja. Kita akan ikut dia nanti 15 tahun, nanti 20 tahun, aku sepertinya. Maka itulah masa untuk ambil kesempatan memperbanyakkan amal soleh. Kerana di sana tuan-tuan yang akan menguntungkan kita amal soleh tu je yang menguntungkan kita. Berdoa untuk si mati, lepas tu doa untuk si mati, doa untuk si mati tu. Tak erti sangat doa kod bahasa Arab, doa kod Melayu pun boleh. Dan mengambil pengajaran dari perjalanan hidup si mati sebelum itu. Kita tengok si mati menjalani hidup, oh dia orang soleh macam ni. Bagaimana dia sabar menghadapi cabaran hidup. Macam tuan-tuan kita pergi kat kubur Nabi SAW, duduk dalam masjid Nabi tuan-tuan. Kita duduk tu, sebelah tu dinding, belakang dan dinding itu kubur Nabi. Kita tengok tu, kita terbayang bagaimana Nabi berjuang di peringkat awal setelah menerima wahyu. Berjuang dan terus berjuang di peringkat kota Mekah. Susahnya Nabi berjuang. Terpaksa kemudian berhijrah ke kota Madinah. Berjuang di kota Madinah juga. Terlibat dalam 27 kali perang. Nabi terlibat dalam 27 kali perang. Kita berapa ratus-ratus kali perang kita terlibat.
Tak ada. Kita perang ni tidur waktu subuh je. Perang dengan nyamuk. Baru nyepos kerana nyamuk tu mengganggu kita nak tidur. Perang waktu pun kita kalah. Nabi perang tu 27 kali dalam perang dalam hidup baginda. Itu tujuannya, mengambil pengajaran daripada perjalanan hidup orang yang telah mati. Tidak wajar kepada seseorang duduk di atas kubur ketika ziarah. Macam ziarah tu jangan duduk. Duduk atas kubur ni maknanya tahu tak? Duduk atas kepala orang nisang tu. Ataupun duduk atas kuasa kubur orang sebelah tu. Yang tu dilarang. Tapi kalau tuan-tuan duduk tepi kubur tu, letak kita hampas ke atas, apa kita punya tika, duduk tepi tu tak apa. Duduk di sini, angkot duduk atas batu nisang, tu dilarang lah. Itu maksudnya. Begitu juga memijak kecuali di dalam keadaan darurah. Kalau darurah terpaksa bijak nak buat macam mana? Iaitu apabila tidak ada ruang langsung untuk meletakkan kaki di dalam kuasang kubur. Disunatkan pada orang menziarahi kubur, berada dekat dengan kubur, pergi dekat kepala si mati tu, duduk sebelah kanan kat kepala si mati tu, doakan di situ, sunat berada di situ, menghadapnya dan memberi salam kepadanya. Salam, assalamualaikum. Yang kita beri salam tu ayah kita, assalamualaikum wahai ayahku, assalamualaikum wahai ibuku. Tapi setengah orang Melayu kita tak dilatih kan, nak pergi kubur tu jeng dah. Ada nak pergi betul ke kubur dia kan. Kita naik duduk atas kubur, aku beri salam sekarang, keluar toyo sekor pada kubur, nyanyi aku. Kita punya gambaran bukan dalam kepala. Orang dalam kubur hok mati tu ayah mak bapak kita. Dia tak keluar punya. Ni kita doa pun takut-takut ni. Ni keluar kaki sekarang seluk aku. Apa pasal kita buat tanggapan begitu? Dia orang mati dah. Tak hidup dah. Masa dia mati kita mandikan dia tu, dia tak gerak langsung. Takkanlah dalam tanah dia naik semula. Budaya orang Melayu tuan-tuan, dia duduk main dalam kepala takut benda tu. Sekarang aku doa-doa sekarang, ini keluar cokoh, nyanyi aku. Apa pasal kita buat tanggapan negatif macam tu? Disunat pada orang menziarahi berada dekat dengan kubur, menghadapnya dan memberi salam kepada penghuninya. Seterusnya berdoa untuknya dan seluruh penghuni kubur yang lain. Jika mahu, seseorang boleh duduk di sisi kubur. Duduk di sisi kubur. Nabi larang duduk atas kubur. Di sisi kubur di sebelah dia tu. Itu tak apa. Dan jika mahu juga boleh memberi salam dan berdoa dalam keadaan berdiri. Kita pergi assalamualaikum berdiri, tak payah duduk. Doa. Contohnya. Namun begitu tidak boleh melakukan aktiviti yang berbau syirik, seperti melambai dengan tangan. Nak tinggal kubur lambai. Datang kat kubur tu lambai. Lepas tu nak tinggal sedih lambai ke kubur. Tak ada. Ini bukan naik kapal terbang. Naik kapal terbang boleh lambai. Ini bukan naik kapal terbang tuan-tuan. Ini ziarah kubur. Tidak ada lambai-lambai. Lambai hanya untuk orang naik kapal terbang. Tidak boleh melakukan aktiviti yang berbau syirik seperti melambai-lambai tangan, mengucuk lambai-lambai. Parah kubur tu tak payah. Kucuk hanya boleh buat oleh untuk penumpang kapal terbang. Pasal dalam kapal terbang tu kekasih hati ada dalam kapal terbang dia. Dan juga melakukan tawaf di sekeliling kubur, tawaf kubur. Macam tuan-tuan pergi 2 bulan lepas saya pergi ke Mesir. Saya cuba masuk dalam Masjid Husain, semayang di situ. Lepas semayang Zuhur tuan-tuan, kita tengok macam-macam ragam manusia di sebelah kubur Sayyidina Husain tu. Ada hak menangis, ada hak berteriak, ada hak duk pusing, lepas pusing, lepas pusing, susing, lepas pusing, pusing. Macam-macam pasal. Kubur itu kata mereka kubur kepala Sayyidina Husain. Tak logik dah. Kalau orang mati ni, tubuh ni, ya apa-apa hal pun kena cari. Tubuh kepala dia tu kena cari, dicantumkan kembali. Sebab itulah cerita yang sebenarnya. Apabila Sayyidina Husain dicantah kepala dia tuan, kepala dia dan tubuhnya kemudian dijahit, dicantum kembali dan ditanam di Karbala, tempat dia dibunuh, di Iraq. Itulah kubur yang paling tepat. Sebab sekarang ni tuan-tuan, kepala Sayyidina Husain, kubur Sayyidina Husain di dunia ada 3. Ada 3 kubur Sayyidina Husain. 1 di Karbala, 2 di Asqalan, 3 di Husain, Mesir. Banyak no kepala. Mana satu betul? Riwayat yang sahih, kubur Sayyidina Husain lengkap dengan badan dan badannya dan kepala telah dicantumkan di Karbala, di Iraq sekarang. Orang Syiah duk puja. Di Asqalan tak betul. Di Mesir tak betul. Imam Baghawi kata yang di Mesir, yang duk kata itulah dia kepala Sayyidina Husain, itu kepala orang Kristian. Kepala orang Kristian menurut Imam Al-Baghawi. Dan perbuatan tersebut dilarang keras.
Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sebut lagi dalam minggu depan tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Kita disuruh selalu ziarah kubur, tapi jangan sekali-kali menjadikan kubur sebagai masjid. Apa makna yang dikatakan menjadikan kubur sebagai masjid? Apa makna dia? Akan kita huraikan dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.